Assalamualaikum dan salam serak sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Fokus utama Sarawak mempunyai kapasiti untuk menawarkan mikroalga yang berpotensi besar untuk menghasilkan bahan api penerbangan mampan SAF bagi industri penerbangan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, mikroalga adalah sumber boleh diperbaharui yang dapat menjadi penyelesaian yang mampan dan tidak bersaing dengan sumber makanan. I wish to inform this August House that 2 days ago, I just came back from Langkawi International Maritime and Aerospace Lima exhibition using aircraft powered by SAF from a joint venture between Petronas and SCDC Energy. It is the world's first SAF produced using algae. This clearly proves that Sarawak is able to produce safe and reliable SAF for commercial use. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah Kerajaan Sarawak mempunyai rancangan untuk meningkatkan penanaman kepada 1,000 ekar yang boleh menghasilkan kira-kira 500,000 tan SAF setahun daripada minyak alga mentah atau minyak boleh diperbaharui. Jelasnya ia bermakna Sarawak tidak perlu mencari minyak daripada luar pesisir atau darat dan boleh mempunyai petani untuk penanaman minyak dengan lebih mampan. Sementara itu, sambutan perayaan Gawai Dayak 2023 bakal disambut meriah seiring dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Gawai Dayak 2023, Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, sambutan kali ini dengan tema Segulai Sejalai akan diceriakan dengan beberapa program termasuk Majlis Makan Malam Perayaan Gawai Dayak 2023, Nitik Daun serta Bazar Gawai. The Gawai Dayak Celebration 2023 is going to be held on the 7th of June 2023, venue Borneo Convention Centre, and our guest of honor is the Right Honourable Prime Minister of Malaysia, also the Right Honourable Premier of Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk sambutan perayaan Gawai Dayak 2023 di Kuching pada Khamis. Tambah Dato' Ahmad Douglas juga perarakan Gawai atau Niti Daun akan diadakan pada 17 Jun, manakala Bazar Gawai Dayak pula dilakukan di perkarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dari 16 hingga 25 Jun ini. Di malam Premier Sarawak itu menjelas lanjut pengunjung bazar tersebut bakal disajikan dengan persembahan khas komuniti Dayak Sarawak, pertandingan kumang dan keling, gawai idol serta persembahan dari artis tempatan. Manakala beliau turut memaklumkan bahawa Barisan Kabinet Sarawak yang terdiri daripada komuniti Dayak akan menganjurkan rumah terbuka gawai di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 1 Jun depan. Dalam pada itu, beliau menjemput setiap lapisan masyarakat untuk hadir memeriahkan rumah terbuka tersebut. Terdahulu pada Rabu, Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sejumlah RM29.5 juta pada tahun ini untuk melaksanakan projek pemeliharaan sungai di bawah Tabung Amanah Bencana Negeri Sarawak. Jelasnya peruntukan tersebut adalah sebagai langkah persiapan dalam menangani musim tengkujuh hujung tahun ini. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memberitahu kerja-kerja pemeliharaan sungai khususnya di kawasan pedalaman perlu dilaksanakan bermula dari sekarang. Peruntukan tersebut adalah bagi pelaksanaan projek perlindungan sungai dan kerja-kerja pemeliharaan sungai berdasarkan keutamaan serta kawasan kritikal di seluruh wilayah untuk mengurangkan risiko bencana banjir. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Jelasnya lagi kesemua projek ini dijangka siap selewat-lewatnya pada Oktober 2023.
Berita seterusnya, sebanyak 14 projek pembaruan bandar telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan siling peruntukan berjumlah RM510.5 juta. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, bagaimanapun kesemua projek tersebut berada dalam pelbagai peringkat perancangan dan pelaksanaan. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 memberitahu antara projek yang dilaksanakan adalah seperti pembangunan Darul Hana di mana fasa pertama telah siap sepenuhnya dan menyediakan sebanyak 504 unit rumah kediaman. Setakat 30 April 25 ketua isi rumah dari Kampung Semarang dan Kampung Panglima Seman telah berpindah ke Darul Hana dan bakinya sebanyak 92 KIR dijangka berpindah sebelum penghujung tahun ini. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Dato' Amar Wang Tengah menambah 5 cadangan baru projek pembaharuan bandar telah dikemukakan di dalam kajian semula separuh penggal RMK12 dengan anggaran siling peruntukan berjumlah RM186.4 juta. Sebagai inisiatif berterusan kerajaan dalam meningkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat selaras dengan hala tuju Sarawak maju menjelang 2030. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK serius menangani isu gelandangan dengan mewujudkan tempat transit gelandangan TTG. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata TTG yang pertama telah diwujudkan di Sibu dan beroperasi sepenuhnya sejak Februari 2022. Menurutnya, lebih banyak TTG akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Bagi menangani isu gelandangan di bahagian-bahagian lain, sukacita dimaklumkan bahawa tempat transit gelandangan TTG Miri di belakang Pejabat Daerah Miri yang lama sedang dalam proses pengubahsuaian bangunan oleh Majlis Bandaraya Miri dan dijangka siap pada Disember 2023. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah berkata sejak TTG Sibu beroperasi mulai Februari 2022 sehingga Mei 2023, seramai 87 orang gelandangan telah menggunakan perkhidmatan TTG. Manakala Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah telah mengenal pasti wilayah Tengah Sarawak sebagai tapak cadangan untuk pembangunan Dabai Belt. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ia merupakan antara usaha untuk mengkomersialkan tanaman asal bernilai tinggi yang terdapat secara semula jadi di bahagian tertentu di negeri ini. The central region of Sarawak, mainly Kapit, Song, Kanawit district, have been identified as a proposed site for the development of Dabai Belt. The region has an estimated of 13,000 good standing trees with an average production of 650 metric ton per season. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Selaras dengan usaha itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu Jabatan Pertanian Sarawak akan memulakan program berkaitan bagi memulihkan pokok dabai sedia ada di kawasan terlibat menjelang tahun 2024. Paparan selanjutnya, Sarawak dijemput sebagai negeri tamu bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 PABKL ke-40 yang berlangsung pada 26 Mei hingga 4 Jun depan di Kuala Lumpur. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datu Sherina Husaini berkata, pesta yang berlangsung selama 10 hari itu akan mengetengahkan penerbitan, kraf tangan, budaya, seni kreatif dan seni persembahan tempatan. Jadi Sarawak sebagai negeri tamu akan mengetengahkan penerbitan tempatan dan kraf tangan tempatan, budaya, seni kreatif, seni persembahan dan juga penerbitan tempatan. Ya. Jadi objektif negeri tamu yang diwakilkan oleh Pusaka ialah satu
mempertabatkan industri pembukuan dan penerbitan di Malaysia serta Sarawak khususnya. Beliau kata demikian dalam sidang media sempena PBAKL ke-40 di Kuching pada Selasa. Datuk Sherina menambah selain Sarawak, PABKL turut menyaksikan China sebagai negara tamu dan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Kementerian Tamu. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sepanjang sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, salam UKAS.